Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Okey, hari ini bersama Cikgu Azwar, Cikgu akan kongsikan 5 strategi macam mana kita nak kekal bersemangat untuk belajar, sama ada belajar secara dalam talian ataupun belajar bersemuka bulan Oktober nanti. Strategi yang pertama iaitu di sini kita kena tetapkan matlamat dan pantau kemajuan diri. Para pelajar, matlamat ni sangat penting. Sebagaimana yang kita tahu, matlamat ni adalah sesuatu perkara yang kita nak capai ataupun kita nak jadi. Jadi matlamat ni sebenarnya terbahagi kepada dua, sama ada matlamat jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Matlamat jangka masa pendek contohnya lah hari ni kan, you guys tengah belajar secara dalam talian, and then you guys kata kat diri you guys, okey, hari ni 2 jam aku nak buat latihan matematik sahaja. Jadi selama 2 jam tu you guys fokus untuk buat segala tugasan ataupun latihan matematik, dan akhirnya you guys capailah matlamat tu. 2 jam tu you guys fokus untuk matematik sahaja. Jadi sekiranya you guys dah capai, dekat sinilah kita pantau kemajuan diri. Kita bagi ganjaran, rehatlah 10 minit, rehatlah 15 minit. Tetapi jangan leka dan lalai. Kadang-kadang bila kita bagi rehat pada diri kita ni, terlajaklah sampai esok pagi. Itu bahaya. Seterusnya adalah jangka masa panjang, adalah matlamat you guys pada masa depan. You guys nak jadi professional player, e-sport contohnya, ataupun you guys nak jadi jurutera, ataupun you guys nak jadi accountant dan sebagainya. Matlamat jangka panjang ini perlu dicapai bila kita berjaya mengharungi matlamat pendek satu demi satu demi satu. Jadi matlamat ini perlu diperhalusi dan you guys perlu ada. Kerana apa? Matlamat inilah yang akan menyedarkan you guys kenapa you guys perlu belajar, kenapa aku perlu fokus dan kenapa aku perlu bangkit semula. Baiklah, seterusnya strategi yang kedua, kita kena dapatkan maklum balas guru sebelum kita menghantar tugasan. Okey, di sini kenapa penting? Kerana kita perlu mewujudkan komunikasi dua hala dalam kelas online, dalam talian dan sebagainya. Jangan biarkan suasana tu krik-krik. Cikgu-cikgu bercakap juga senyap sahaja, tidak memberi respon. Itu salah. Tidak perlu. Maknanya kena perbaikilah sikap yang macam tu. Kerana apa? Sebab apa pentingnya mendapatkan maklum balas guru ni dalam membuat tugasan? Sebab apa kita tak nak you guys buat tugasan tu banyak-banyak kali. Kadang-kadang you guys tangguh sebab you guys tak faham. Gunakanlah program help desk tu. Tanyalah kepada guru, bertanya sahaja, jangan malu. Sebab bila you guys bertanya and then you guys dapat feedback dan sebagainya, tugasan tu dapat disiapkan dalam pada masa yang telah ditetapkan. Jadi you guys tak perlu nak ulang banyak kali, tak perlu nak kena buat semula. Masa-masa yang ada tu you guys boleh fokus untuk buat aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi pastikan you guys ada hubungan yang baik dengan guru, dapatkan maklum balas, bertanyalah kepada guru-guru. Sebab secara dalam talian, guru-guru tak boleh nampak. Kita tak nampak muka you guys ni faham ke tidak. Kalau you guys senyap je dari pukul 8 sampai pukul 10 kan, tidak menyahut seruan guru-guru, you guys senyap je, cikgu-cikgu tanya faham ke tidak, you guys tidak respon apa-apa. Jadi kita tak tahu you guys ni sebenarnya faham ataupun tidak. Jadi bila secara dalam talian ataupun dalam pembelajaran, kena bertanya. Seterusnya strategi yang ketiga, pastikan anda kekal berhubung dengan rakan sekelas. Okey, tips strategi ni adalah semasa kita nak belajar secara dalam talian lah, tapi berada di sekolah pun sama. You guys pun confirm lah akan rapat ataupun akan sentiasa berhubung dengan kawan-kawan sekelas kan, terutama classmates, testmate, rakan semeja dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kawan sekelas kita ni dia boleh jadi sumber sokongan moral kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita terlupa kawan kita ni ingatkan. Jadi sebagai seorang manusia, sebagai seorang kawan, kita kena jadi kawan yang baik kepada kawan kita. Jadi jangan tunggu kawan kita tanya khabar, kita jadilah kawan yang bertanya khabar itu. Jangan bersendiri walaupun dalam talian kita ada banyak media. Macam you guys kan, cikgu tahu kita guna Google Meet untuk you guys tengok movie, you guys guna Discord untuk membawang ataupun study dan sebagainya. Jadi gunakanlah teknologi-teknologi yang ada ini untuk jalan yang baik. Baiklah, strategi yang keempat, pastikan kita sentiasa mengamalkan rutin dan gaya hidup yang sihat. Okey, yang ini para pelajar perlu bagi perhatian. Jangan jadikan alasan untuk belajar akademik semata-mata. Yang ini salah ya. Kerana apa? Kerana kita perlu jaga daya yang seimbang, pemakanan, tidur yang cukup dan juga aktiviti fizikal yang lain yang boleh kita buat untuk meningkatkan kecergasan diri. Kerana apa? Kerana fokus kita hari-hari untuk kita belajar itu bergantung kepada kekuatan fizikal kita, kecergasan kita. Jadi makin kita lemau, tak pernah buat aktiviti, belajar dalam online pun baring dengan selimut, berada di atas katil, dekat situ dia mengganggu fokus juga untuk belajar. Kiranya kita sakit, kita demam, kita pening, langsung tak boleh buat apa. Kelas tak dapat masuk, exam pun tak dapat masuk. Jadi
Apa yang kita nak capai tu tak dapat dicapai sebabnya kelalaian kita yang kita terlupa untuk jaga diri kita sendiri. Dan akhirnya strategi yang kelima dan yang terakhir adalah sentiasa menjaga hubungan baik. Tak kisahlah sama ada ibu bapa, keluarga, hubungan dengan orang sekeliling, guru, kawan dan sebagainya. Sebab apa, percayalah cakap cikgu, adab ini selari dengan ilmu. Sekiranya ilmu juga tinggi, juga dapat keputusan yang cemerlang, tetapi adab juga pun berada pada tahap yang bagus, sasiah yang terpuji, insya-Allah juga akan cemerlang di dunia dan di akhirat. Okey, jadi keseluruhannya berikutlah ada 5 strategi yang kita boleh buat untuk kekal untuk kekal bersemangat belajar dalam talian ataupun belajar di sekolah nanti. Cikgu doakan pada awal Oktober nanti, sekiranya diberi peluang ataupun kesempatan untuk kita berjumpa, you guys semua kembali ke sekolah dengan perasaan yang excited, seronok dan bersemangat untuk memulakan pembelajaran secara bersemuka. Cikgu doakan semua yang terbaik, pastikan jaga kesihatan, bersedia untuk meneruskan perjuangan anda di sekolah menengah teknik Tunku Jaafar ini. Dan sekiranya ada masalah, boleh terus berhubung dengan cikgu ataupun cikgu Syatirah, kan berdua sentiasa ada. Bagi yang belum follow, pastikan follow Instagram kami Jobiki TJTI, dan follow lah channel media TJTI di YouTube ini. Banyak lagi perkongsian yang kita akan berikan selepas ini. Dan kita berjumpa nanti pada awal Oktober. Cikgu doakan yang terbaik. Jadi sekian, terima kasih.